baca apa lah? Nama pakai untuk baca. Baca. Ini udah Syak je. Syak apa ni? Satu dia ada. Lepas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam Jumaat yang mulia ini. Setelah beberapa bulan kita menangguhkan kuliah-kuliah kita di surau masjid, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat kebaikan, keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa saya akan sambung kembali perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Fiqh Al-Harakah daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 189. Masih lagi berkisar tentang dakwah
yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas kabilah-kabilah ataupun kumpulan-kumpulan yang datang daripada luar kota Makkah. Dan kita sambung bacaan muka surat 189 dengan perenggan Maghrub menambah lagi. Maghrub ini ialah wakil ketua kabilah Bani Syaiban. Bila Abi Bakrin mendekati kabilah ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah agama atau risalah Islam pada masa itu. Lalu Maghrub bertanya, apakah ajaran yang dibawa olehmu, wahai saudara Quraisy? Dipanggil Nabi saudara Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan membacakan firman Allah surah Al-An'am ayat 151. Surah Al-An'am, tuan-tuan ibu-ibu boleh rojok ayat 151. Cuba kita tengok apa yang dibacakan pada ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Inilah ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wakil Bani Syaiban. 151 surah Al-An'am, yang bermaksud, katakan olehmu wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan kamu, iaitu Allah. Yang pertama, jangan mempersekutukan sesuatu dengannya. Sebab itu tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ini asas dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang sebelum daripada itu juga. Apapun dalam situasi hari ini, diingatkan pada kita jangan mensyirikkan Allah, jangan menyengutukan Allah, menduakan Allah, baik pada sifat Allah, zat Allah, nama-nama Allah dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sebanding atau setara atau sepadan dengan Allah. Jadi jangan menyengutukan Allah. Itu Nabi cerita pada Bani Syaiban, yang sebenarnya juga peringatan untuk kita bersama. Yang kedua, dalam ayat itu, hendaklah berbuat baik pada kedua ibu bapa. Tingginya makam ibu ayah kita ialah dia duduk selepas arahan Allah, menyembah pada dia, jangan mensyirikkan dia, kemudian
Allah pesan yang kedua, dan dengan ibu bapa kamu buatlah sebaik mungkin. Itu yang kita pesan dah banyak kali. Kita yang masih ada ibu ayah, tolong buatlah baik, berbaktilah pada mereka sehingga mereka menghembuskan nafas di dunia ini. Selagi mereka masih ada, masih hidup, buatlah yang terbaik. Jangan sampai tahap kita menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak mengenang jasa, tidak mengenang budi dan sebagainya. Wal'iyazzubillah. Sebab banyak terjadi dalam masyarakat kita hari ini. Kami ustaz-ustaz yang berkuliah ni tuan-tuan, kadang-kadang banyak juga mendengar rintihan atau luahan perasaan tak? Kadang-kadang lepas kuliah orang mari jumpa, cerita masalah keluarga, cerita masalah anak. Cerita anak durhaka lah tu. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Wal'iyazzubillah. Sebab itu, siapa yang mentaati kedua ibu bapanya, maka ganjarannya adalah syurga Allah. Kedudukan tu tinggi kan, sebab Allah letak nombor 2 selepas sujud pada dia. Jangan syirik, sembah Allah, lepas tu wabil walidaini ihsan. Buat baik pada kedua orang tua kita. Kita kena ingat tuan-tuan, kok mana pun baik ke buruk, itulah mak ayah kita. Itulah mak dan ayah kita yang tak ada gantiannya, tak ada pengganti yang lain. Jadi seandainya mereka masih hidup, berbaktilah pada mereka berdua. Seandainya kedua-duanya telah meninggal dunia, maka buatlah apa yang patut. Buatlah apa yang patut. Malam-malam Jumaat begini ke, hadiahkanlah tahlil ke, yasin ke apa. Besok hari Jumaat sedekah, kita niat pahala untuk arwah mak, arwah ayah. Ulama kata boleh. Kita baca Quran, ya Allah, pahala aku baca Quran malam ni, aku hadiah pada arwah ibu aku. Boleh? Itu je caranya tuan-tuan. Sebab orang yang sudah meninggal dunia, macam kita ulang dah banyak kali, mereka sudah tidak ada lagi ruang untuk melakukan kebaikan. Kita dapat nikmat malam ini tuan-tuan, sampai malam ini kita masih hidup. Di saat hampir 1 tahun, hampirlah tak, Covid melanda dunia ni, tapi Allah izin kita masih hidup. Hampir 1 juta dah mati seluruh dunia sebab Covid-19. Tapi saya, tuan-tuan, ibu-ibu masih ada dalam rumah Allah ini. Syukur. Sebab orang yang dah mati tuan-tuan, dia tak boleh buat apa-apa dah. 27 Februari ibu saya meninggal dunia. Habis. 15 Ramadan, Khamis malam Jumaat, tuan guru kita Datuk Ismail Qamus kan meninggal dunia. Ibu saya pun Khamis malam Jumaat. 31 Julai baru ni kita menyambut Aidul Adha. Kita raya hari Jumaat kan, 31 Julai. Kakak ipar saya, isteri abang saya, Ustaz Halim Nasir, Sungai Petani, Kedah, meninggal dunia pagi Jumaat, pagi raya tuan-tuan. Habis. Cerita orang yang mati ni habis dah lah. Hari Jumaat juga ni semua cerita mati hari Jumaat tuan. Hari Jumaat 2 minggu lepas, anak murid di Shah Alam, kaki kuliah,
kaki sedekah, kaki berjuang. Naik kereta suami isteri dengan 2 cucu. Dia langgar dek trailer di Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang kan banyak kontena, trailer apa semua kan. Yang perempuan isteri itu meninggal di situ juga hari Jumaat. Suami dia koma, hari Rabu meninggal. Cucu dia seorang mati juga, tinggal seorang je. Tapi hebat tuan, isteri dia tu hari semayang mayat tu 2 kali semayang mayat, penuh masjid. Bukan siapa-siapa pun, bukan penceramah hebat ke tak, orang kampung, geng muslimat kampung je, 2 kali semayang mayat tuan. Geng-geng anak murid pula lambat beritahu kat saya kan. Dia meninggal hari Jumaat, hari Selasa baru saya tahu, dah ke bumi habis. Dia kata, ustaz, kami tak pernah lah solat jenazah sampai 2 raun ni ustaz. Di kampung kami ni, Bukit Lancung ni, di Shah Alam, tak pernah semayang mayat 2 raun ustaz. Musim-musim Covid pula tu. Jadi Allah bagi rezeki. Sebab apa? Orang baik, rajin infak, rajin sedekah. Jadi tuan-tuan, ambil peluang ini. Dan saya nak tambah satu tuan sebelum kita masuk ayat tadi, iaitu satu pesanan almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Qamus. Dalam satu kuliahnya dia pernah sebut, dia kata kita tolong pulun untuk ibadah kita masing-masing. Saya, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, untuk nasib masa depan kita di akhirat, bekalan kita lepas mati besok, yang kita kena buat sekarang ini, tolong masing-masing pulun masing-masing. Siapa yang pesan? Almarhum Datuk Ismail Qamus. Dia kata jangan harap selepas kita mati, jangan harap waris nak tolong buat sesuatu untuk kita dalam kubur. Jangan harap, dia kata, sebab belum tentu. Tu dia kata kena pulun masing-masing. Kadang ada kat orang cakap kan, dia kata tak apa ustaz, saya kalau meninggal besok anak ramai ustaz, 10 orang. Boleh lah baca-baca Yasin. Baguslah anak ramai. Tapi soalnya berapa hari diorang nak baca Yasin? Cuba tuan jawab. Ni saya sebut ni tuan-tuan jangan aminkan tau. Jangan amin ya. Katalah tuan-tuan mati malam ni. Jangan diaminkan. Meninggal pula besok. Katalah mati kita malam ni tak. Tinggal anak waris yang ada ni agak-agak berapa hari lepas kita mati diorang nak baca Yasin berapa lama? Sekali 2 je tuan-tuan. Buat tahlil 3 kali je kan. Diorang nak datang kubur berapa kali tuan? Agak-agak sekali 2 gitu, lepas tu raya pula. Itu pun mujur raya ada, kalau raya tak ada, tak sampai kubur. Jadi kata almarhum Tuan Guru, jangan harap sangat waris yang ada tu. Diorang tak apa ustaz, saya dah anak sekolah agama, besok dia hantarlah tahlil Yasin tiap malam Jumaat. Kok ya dia hantar tak? Kalau ada itu bonus, itu rezeki kita lah tak. Kalau ada, banyak sejarah membuktikan tak ada. Tak ada tuan-tuan. Pasal apa tak ada? Orang yang hidup pun sibuk dengan kerja dia. Ni hari ni banjir pula ni. Viral tadi, Balai Polis Gombak tenggelam. Tempat saya masuk air terus balai kan, paras bawah sikit lutut betis. Balai Polis dah masuk air. Masjid Jamik KL tu tak, banjir kilat hari ni, habis semua sungai naik air. Itu hari gaduh tak ada air pula. Itu hari Selangor tak ada air kan. Yang ni dia banjir terus. Jadi tuan-tuan, kita jangan harap pada waris. Waris dia sibuk dengan keluarga masing-masing,
Ni bulan depan nak kena bayar kereta balik kan. Banyak benda nak dipikir oleh waris yang hidup tu. Nak rebut harta pusaka lagi. Hak tu yang paling teruk kali. Jadi tak usah harap sangat. Kita lah, kata almarhum Tuan Guru, kena pulun masing-masing masa hidup ni. Tak usah harap pada orang, belum tentu. Macam kami lah, ustaz-ustaz kan, tak apa tuan-tuan, kami mati besok anak murid ramai. Memanglah anak murid ramai, yang baca Yasin pun orang je. Jadi tak usah harap. Kalau ada itu bonus dah. Kalau tak ada, kita nak menanggung dalam alam barzah. Jadi sebab itu Allah pesan nombor 2 berdasarkan ayat tadi, buat baik pada kedua orang tua kita, insya-Allah. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Ini cerita orang Arab jahiliah dulu yang suka membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Dengan cara mereka tanam hidup-hidup. Tapi kalau kita baca sirah balik, baca sejarah balik, dia bukan semua kabilah Arab tu yang buat perangai hodoh gitu. Adalah beberapa kabilah saja, bukan semua. Sebab mereka beranggapan anak perempuan tu membawa sial, benda yang tak elok. Cara dia, mereka gali lubang, baby yang baru lahir campak dalam tu, kambus hidup-hidup. Betapa jahilnya mereka pada zaman itu. Lalu Allah jawab balik perangai mereka. Allah kata, kami yang bagi rezeki pada kamu dan anak-anak kamu. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, rezeki ni Allah punya tau, bukan kita punya. Tuan-tuan fahamkan maksud yang saya cakap ni. Rezeki itu Allah punya, bukan kita punya. Dia bagi pada kita sementara saja. Nak tengok macam mana kita takbir urus rezeki itu. Dan kalau benda tu memang tercatat kita punya, kok mana pun kelang kabut, kita mesti dapat punya tu. Hari ni orang kata rezeki takkan salah alamat kan. Kalau memang kita punya, tuan-tuan jangan risau, mesti dapat punya. Tapi kalau bukan kita punya, buatlah kok mana pun kan, dia tak dapat. Saya dari tadi perhati kat luar tu dah ada bungkusan tuan-tuan. Kalau ada rezeki kita sat lagi dapat tu. Kalau tak ada kan, pakai balik bergolek begitu je lah. Apa benda tu, nasi ke apa? Eloknya bungkus kan. Jadi tuan-tuan, itu contoh lah tak? Contoh rezeki. Rezeki ni Allah yang susun, Allah yang jaga, Allah yang atur. Tugas kita percaya pada dia. Bismillah tawakal, rezeki aku ya Allah, engkau yang susun. Tak usah bimbang tuan. Tak usah bimbang. Allah atur elok dah, cukup. Setakat tuan-tuan hidup 6-70 tahun ni kan, 5-60 tahun ni rasa puas dah rezeki kita dah. Allah bagi tu elok dah, cantik. Sebab semua dia punya tuan-tuan. Islam ajar kita dengan Allah kena letak keyakinan yang tinggi. Letak bismillah tawakal 100%, serah hidup kita pada dia. Tak usah takut apa-apa tuan, Allah atur semua elok. Saya bagi sikit, saya dah cerita dah benda ni di beberapa tempat sebelum ni tuan-tuan. Tapi sebab sini kali pertama saya datang selepas PKP ni, saya share sikit. Masa mula-mula diumum PKP oleh Perdana Menteri pada 18 Mac, PKP kan, antara yang terduduk, tersandar, tertiarap ni ustaz-ustaz. Pasal tak boleh kuliah kan,
Tak ada kuliah, masjid surau pun tutup berapa bulan. Mula-mula tu tuan-tuan, cuak juga tuan. Risau juga saya. Sebab saya rasa 90% ustaz-ustaz ni mata pencarian dia kuliah-kuliah saja. Dia tak ada kerja lain. Dia tak ada jadi CEO syarikat ke apa, tak ada saya rasa. Ustaz-ustaz ni semua majoriti lah, saya rasa 90% semua bergantung harap dengan kuliah-kuliah. Duit-duit sagu hati kuliah itulah dia nak hidup lah. Bahasa mudah dia gitulah. Jadi bila tak ada kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan bayar macam mana tak? Mana income tak ada. Bila orang rumah saya tanya, bang macam mana kita ni bang, kuliah tak ada, duit tak ada, kuliah kan, tak ada duit masuk. Saya jawab confident tuan. Saya cakap apa? Saya kata tak apa yang Allah ada, saya kata. Saya pun tak tahu duit nak ambil kot mana ni. Saya hanya kata dengan penuh keyakinan, saya kata tak apa, Allah ada. Itu je saya jawab. Kan rumah pun tengok kita, betul lelaki aku ni confident gila. Dah lah kuliah tak ada, tahu-tahu Allah ada kan. Memanglah Allah ada tak, tapi kita nak tanam keyakinan tu. Masa saya bercakap tu, saya pun tak mikir macam mana aku nak dapat duit ni. Walaupun memang duit tu ada tuan-tuan kan, maknanya duit simpanan tu ada sikit. Saya memang ada menabung sikit lah, sebab kita tahu kita hari-hari dapat cash kan. Jadi kalau tak menabung ni memang bahaya juga. Jadi memang ada lah tabung tu sikit. Tapi bila PKP berlarutan tu, sampai 3-4 bulan tak ada kuliah kan, secara macam ni lah, saya confident jawab Allah ada tuan. Tapi saya jawab tu memang orang kata daripada hati kan. Saya jawab tu memang bismillah, tawakal betul lah. Tuan-tuan tahu apa jadi tuan? Ini saya sebut benda ni orang kata just sharing untuk pengalaman kita kan, pengalaman COVID. Katalah tuan-tuan ini saya bagi contoh nombor ni, bukan nombor sebenar lah ya. Katalah sebelum COVID tu, kuliah bulanan saya sebulan-sebulan tu, katalah contoh tak, pendapatan saya daripada kuliah tu katalah 10,000. Ini contoh tuan-tuan ya, bukan angka sebenar lah. Tuan-tuan jangan pergi kira pula nanti, kaya ustaz macam ni. Ni contoh nak bagi faham. Katalah sebelum COVID tu, masa okey dulu ni, kuliah hari-hari tu sebulan, katalah saya dapat 10,000 kan. Masa 3 bulan 4 bulan tak ada kuliah di surau masjid, hanya saya buat kuliah hari-hari saja di rumah, yang sebahagian besar kuliah live saya di rumah hari-hari itu tak ada apa-apa bayaran. Tetapi tuan-tuan, saya boleh dapat masa COVID tu 20,000. Itu contoh, maknanya saya nak kata 2 kali ganda tuan-tuan. Saya pun tak terfikir benda tu, padahal tak ada kuliah. Tak ada kuliah di surau masjid. Yang lepas kuliah AJK bagi sagu hati dalam sampul duit tu kan, tak ada selama 3-4 bulan. Semua yang bagi saya catat, saya kira-kira, saya pun terduduk pula lepas tu tuan. Saya kata mana datang pula duit ni. Geng Masjid Sarjana tuan-tuan, SU kan, tiap-tiap hari WhatsApp, ustaz okey ke, makanan ada ke ustaz? Dia risau tuan. Yalah, ustaz tak ada kuliah kan, dia risau. Hari-hari benda hari WhatsApp, ustaz kalau ustaz nak beras ke, gula ke, tepung ke apa, telur, ustaz atas masjid ambil ustaz. Saya kata tak apa je, bagi orang lain. Setakat ni alhamdulillah, saya kata cukup, boleh lagi. Saya pun terkejut tuan. Saya kira-kira ini lebih daripada tak COVID ni kan, pendapatan tu. Pasal kita letak rezeki daripada Allah, dia yang lorongkan manusia nak bagi dekat kita, bukan kerja kita yang tu. Tu yang saya kata tadi, rezeki tu Allah yang punya tak, dia atur, dia susun. Keyakinan kita serah pada dia, itu aja. Sebab itulah tuan-tuan,
pentingnya bismillah tawakal tu. Pentingnya kita bergantung harap pada Allah, supaya jangan ada syak wasangka, jangan ada putus harap, putus asa. Sebab bila bergantung dengan manusia ni, bila tak dapat, kita akan kecewa. Kan, kita akan rasa down, kita akan macam-macam, furah menonggeng, macam-macam tu. Tapi bila kita letak Allah kot mana pun tak apa, aku ada Allah, dia lebih tahu, dia aturlah kot mana pun nanti. Yakinlah tuan-tuan, saya dah banyak tengok, dan kita pun ada pengalaman kan, benda-benda macam tu. Bila kata rezeki Allah ni dia luas tuan-tuan, jangan risau. Tuan-tuan dah hidup depan saya ni, saya rasa nanti saya scan sekejap no. Depan saya ni saya tengok yang dalam dewan masjid ni tak ada seorang pun, ke ada seorang kot, ke macam tak ada, yang umur dia kurang daripada umur saya ada. Saya tahun ni 46. Ada tak bawah 46? Jangan buat-buat mengaku muda pula malam. Tak ada harapan Pak Raya. Dah, tuan-tuan yang dah hidup 50-an, 60-an kan, itu rezeki. Ada orang 7 hari meninggal tuan, baby. Ada 17 tahun accident, anak kita kan meninggal. Anak buah saya 2 orang. Seorang tu kalau dia hidup hari ni sebaya umur dengan saya tuan. Maksud dia apa? Mak saya mengandungkan saya, kakak, arwah kakak saya nombor 2 mengandungkan anak dia. Sama mengandung mak dengan anak. Jadi bila lahir, anak buah dengan pak cik saudara ni sama umur. Sama umur tu. Kan? Tapi Allah ambil dia muda, 12 tahun mati. Seorang lagi 11 tahun accident depan rumah balik sekolah naik basikal di Meru. Perempuan. Yang laki ni sebaya dengan saya, kalau dia hidup sebaya dengan saya, 46. Ada yang muda mati, ada yang 30, 50 mati. Kita hari ni tak mati tuan. Itu rezeki kita. So bila belum mati ni orang kata, gunakan peluang tu, buat kebaikan, muhasabah diri balik, baikilah sikit-sikit ibadah kita tuan-tuan, percantikkan lagi. Itu ulama sebut hijrah. Semangat hijrah tu makna kita perkemas, percantikkan lagi ibadah-ibadah kita, insya-Allah kemakini bagi jadi elok. Jadi Allah sebut dalam ayat tadi tuan-tuan, rezeki itu dia yang bagi. Jangan risau. Rezeki anak ke, rezeki baby dalam perut ibu ke, anak kat asrama ke, tak kisah, semua Allah jaga siap lah. Kita diajar berusaha dan bertawakal saja. Usaha yang orang kata setimpal sepadan lah. Macam tu kan. Baik, lagi apa Allah pesan dalam ayat itu? Jangan kamu mendekati perbuatan keji, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, benda tak elok jangan buat. Benda-benda yang Islam tak bagi buat, jangan dibuat. Kita hanya disuruh buat apa yang agama suruh kita buat. Yang agama kata tidak, kita jangan buat. Tapi sebab perangai manusia ni dia terbalik tuan-tuan. Orang-orang Arab dalam pepatahnya menyebut an-nasu harisun ala ma muni'a. Pepatah Arab menyebut manusia dia suka buat apa yang orang tak bagi buat. Itu memang habit manusia. Benda yang dia larang, itu orang suka buat. Jangan bawa kereta laju bawa. Bila suruh bawa laju, perlahan pula. Perangai manusia kan. Macam kita kecil-kecil dulu lah, mak dah pesan jangan panjat pokok manggis tu, jatuh nanti. Dah sampai puncak kan, duduk atas pokok sambil makan buah manggis tu.
Mak kata panjat lagi. Tahu-tahu dah turun bawah dah. Kan? Pasal bila suruh tak buat. Bila dia tegah tu, yang tu dia suka buat. Ada orang longgok sampah tepi jalan kan. Tepi jalan besar macam tu, dia longgoknya sampah banyak. Kita pun geram, pacak kayu tulis dilarang buang sampah di sini, denda 10,000. Besok lagi tinggi sampah, pasal dilarang. Orang akan buat. Patutnya tulis situ, marilah buang sampah beramai-ramai di sini. Sangat digalak dan dialu-alukan kan. Esok tak ada sampah tu, orang tak berani buang. Pasal bila suruh orang tak buat. Dia macam tu kan. Jadi benda yang Allah suruh kita buat. Yang tak dibagi itu tu salah dia buat. Tapi manusia ni ialah sebab kita ada nafsu tu kan. Nafsu ni dia suka merosakkan kita. Nafsu yang jahat ni kan. Nafsu ada yang baik. Tuan-tuan datang malam ni, ini nafsu yang baik kan. Kita nak buat baik, itu nafsu yang baik. Nafsu yang jahat ni kadang lebih menguasai berbanding nafsu yang baik. Kadang-kadang ada hari kita macam malas nak semayang, nafsu kan. Ada hari kadang malas nak pergi kuliah. Saya pun ada hari kadang malas nak pergi kuliah, nafsu kan. Kadang mikir letih, lepas tu dengan jauh, malas aku nak pergi. Setan kan, dia masuk orang. Jadi nafsu ni memang ada, terutama dengan dunia ni. Dan saya sebut dah banyak kali tuan-tuan, dunia yang kita hadap hari ni dia tak akan habis sebenarnya. Tak pernah cukup, tak pernah habis. Orang berebut dunia sebab tu tak habis-habis lah. Sebab dunia memang macam tu perangai dia. Lagi dia rebut, lagi seronok. Lagi dia kejar dunia ni, lagi tak dapat sebenarnya, bukan lagi dapat. Sebab itu dunia ni ambil lah setakat mana yang kita rasa boleh ambil, sudahlah. Tak usah berebut beria benar tuan. Saya tengok kadang manusia ni beria benar dengan dunia ni, berlebih sangat dengan dunia nak. Pada sudahlah. Ada, tak ada sudah tuan-tuan, jangan kelang kabut. Yang jadi masalah kita ni ada, tak ada kelang kabut. Itu yang masalah. Ada, tak ada, sudah. Tuan-tuan keluar ni sekarang ada nasi bungkus tu. Ada, ambil balik. Tak ada, balik makan kat rumah. Tak usah gaduh lah. Kan? Senang. Hidup ni sebenarnya senang. Kita yang menyusahkan. Keluar selipar tak ada kan? So solution ni apa? Balik kaki ayam. Itu je, apa yang susah kan? Tak, pergi ambil kasut orang pula. Orang yang kena curi pula, dia pun mikir ke, aku takkan kaki ayam, hujan-hujan ni lecak kan, ambil lah kasut orang. Dah 3 kasut hilang tu, punca daripada seorang tadi tu kan. Cuba kalau dia balik je kaki ayam, selesai masalah. Benda senang tu. Macam kami lah ustaz-ustaz, orang panggil pergi kuliah datang, tak panggil tak datang, kan senang. Ni orang panggil kita datang, tak panggil mengelupur lah. Asal lah masjid Kubur Gajah tak panggil lagi. Mengelupur tu. Saya tadi Zohor kuliah bulanan di Daya Bumi. Asalnya diorang minta buat live Facebook je daripada rumah. Lepas tu minggu lepas diorang kata buat live je ustaz, hari Khamis ni buat live katanya. Hari ni ya. Saya kata okey je, tak ada masalah. Tapi ustaz 2-3 hari pula lepas tu, ustaz tak jadi live ustaz datang je lah. Ni ustaz perasmian ni sejak PKP belum ada ustaz yang datang surau ni. 6 bulan tak datang tuan. Sampai saya naik lift tadi, saya pun terlajak tingkat 16 pergi. Aku pun dah tak ingat tingkat berapa surau. Saya masuk lift kan, saya fikir 15 ke 16, 15 ke 16, dah tak ingat tuan. Punya lama tak pergi surau. Lama tak kuliah. Lah kali saya picit tingkat 16, keluar tak ada surau situ. Rupanya 15. Buka lift balik, ada pula anak murid tu, ustaz jauh round katanya. Round apa benda bang, aku dah terlupa tingkat berapa. Kan? Jadi bila ada lah, tak ada sudahlah tuan-tuan. Yang kelang kabut bila tak ada mengelupur, itu yang masalah. Sebab dunia ni memang kerja dia tarik kita tuan-tuan.
Dia attract tau. Dunia ni dia menarik. Tengok berkenan, tengok berkenan, tengok berkenan. Tuan-tuan tengok semalam. Tuan-tuan mungkin tak tibat lah kot. Semalam kan orang ambil tarikh 99 tu kan, buat sale gila-gila. Habis duit tu kan. Terutama yang pandai online tu kan. Lazada, Shopee lah, itulah ini kan. Oh, habis duit. Tapi memang murah pun. Kan? Kita tengok, saya pun terbuka agak semalam, geletar agak tangan ni, tapi tahan duit sebab duit tak ada. Apa yang nak di shopping? Tapi nak cerita dunia tu dia menarik. Tarik. Kita tengok berkenan, tengok berkenan. Lagi ni lagi dia menarik tuan-tuan. Kita tak terkejar dunia ni. Tak usah kejar lah, memang tak larat ni. Saya tengok baru ni tuan-tuan, tapi belum keluar lagi lah. Tu nak kata dunia kan. Saya tengoklah YouTube, tapi tengok je lah, kita pun tak ada duit kan. Mercedes. Tengok kereta tak calang-calang macam kan. Mercedes. Dah dia melintas dekat wall kita kan, kita pun tekan je lah. Mercedes S-Class yang baru 2021. Memang canggih gila tuan. Kan? Kita tengok tu gosok-gosok LEO meleleh. Memang canggih. Kita tengok ni kalau dapat ni pakai kuliah dalam kereta ni kan, tak turun dah. Memang canggih tuan. Dunia lah. Tengok menarik aja tuan. Baik, dah nak azan tuan, kita kena berhenti. Baik, penutup pada malam ni kita habiskan tu. Allah kata yang terakhir, jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak yang sepatutnya, dan itulah wasiat yang Allah beri pada kamu. Mudah-mudahan kamu mampu untuk memikir dan memahaminya. Baik, jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, penamat kuliah kita pada malam ni, sebab kita kena ikut SOP lah kan, kita tak boleh lajak-lajak sangat. Itu SOP yang JAIZ keluarkan. Baik, penamatnya ialah yang pertama, tuan-tuan ibu ayah sekalian, kita jaga pesanan Allah, arahan Allah, insya-Allah Allah akan jaga kita. Dan yang kedua, selama kita masih ada ruang hidup, buatlah baik, buatlah kebajikan, insya-Allah Allah akan tolong dan permudahkan urusan kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Terima kasih juga sahabat yang menonton live pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.